Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan paling besar hari ini, ahli parlimen PAS pula sokong Anwar. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ada orang kata, orang yang akan mengundi atau akan menyokong Anwar Ibrahim yang kelima atau keenam atau ketujuh atau ke-20 datangnya daripada parti PAS. Benarkah dakwaan ini? Yang menjadi persoalan kita, bila dan siapa ahli parlimen PAS yang akan sokong Anwar Ibrahim ini? Jangan kata mustahil, jangan kata tak bolehlah, jangan kata tak mungkinlah. Kerana dalam dunia politik, semuanya boleh berlaku. Ditambah lagi, seperti Anda tahu, Perikatan Nasional masih lagi degil untuk membuat rundingan dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan ahli parlimen. Jadi, yang terlibat semua ahli parlimen dalam Perikatan Nasional, termasuk parti PAS. Jadi, adakah mereka dapat bertahan 4 tahun lagi tanpa apa-apa peruntukan kalau mereka masih lagi angkuh dan sombong, tidak membuat perundingan dengan kerajaan? Selepas 4 ahli parlimen bersatu bertindak menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini tiba pula giliran wakil rakyat PAS berbuat demikian. Menurut kabar angin yang kencang kedengaran, ahli parlimen tersebut dilihat kerap memasuki bilik ahli parlimen blok kerajaan ketika sidang Dewan Rakyat. Siapa ahli parlimen yang dikatakan sebagai kerap memasuki bilik ahli parlimen blok kerajaan ini? Yang pastinya kabar angin ini menyatakan daripada PAS. Jika beliau mengisytiharkan sokongannya, maka beliau akan menjadi ahli parlimen PAS yang pertama yang berbuat demikian dan yang kelima yang menyatakan sokongannya. Menjadi persoalan kita ialah, adakah PAS akan memecat ahli parlimen ini? PAS dan Bersatu merupakan parti komponen Perikatan Nasional. 4 ahli Bersatu telah pun menyokong Anwar, iaitu Zahari Kecil dari Parlimen Jeli, Azizi Abu Naim, Gua Musang, Datu Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, Datu Dr. Suhaili, Labuan. Kaedah yang digunakannya tidak ada berbeza dengan 4 ahli Bersatu tersebut. Cuma ada satu persoalan yang membezakan PAS dan Bersatu. Adakah PAS akan memecat ahlinya dan menyebabkan berlakunya satu pilihan raya kecil? Saya pikir kalau PAS memecat ahlinya, mungkin bukan berlaku pilihan raya kecil. Kerana dalam Akta Undang-Undang Anti Lompat Parti, kalau beliau dipecat, maknanya beliau tidak lompat parti. Dan beliau hanya terpaksa mencari parti baru. Dia bebas memilih parti baru. Jadi, ini mungkin akan menyebabkan Anwar Ibrahim benar-benar mendapat satu ahli parlimen baru. Bukan sekadar sokongan yang diperoleh, tetapi masuk dalam parti komponen dalam Pakatan Harapan. Mungkin itu boleh berlaku. Bagaimanapun, persoalan besar ialah, adakah PAS akan memecat ahlinya dan menyebabkan berlakunya satu pilihan raya kecil? Dan siapa ahli parlimen PAS yang pertama yang akan menyokong Anwar Ibrahim ini? Anda akan ketahuinya esok, lusa, dan mungkin tulat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lelaki hina Perdana Menteri ditahan reman. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Kita akan dedahkan kepada Anda semua identiti lelaki yang berani menghina Perdana Menteri ini. Siapa orangnya dan kenapa dia ditahan reman. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menahan seorang lelaki yang mengeluarkan kenyataan berbaur penghinaan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui media sosial. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Saiful Yusuf berkata, lelaki berusia 43 tahun
adalah pekerja kilang di Melaka dari Bandar Baru Salak Tinggi BBST itu ditahan pada jam 9.30 malam di Melaka semalam. Menurutnya, perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrat BBST Sepang bermula hari ini sehingga esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dalam struk 14 Akta Kesalahan Kecil EKK 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Semalam, IPD Sepang melalui satu kenyataan menafikan anggotanya terbabit dalam satu hantaran jelik terhadap Perdana Menteri menerusi media sosial. Melalui semakan dijalankan berdasarkan satu tangkap layar memaparkan komen yang dilontarkan seorang individu mendakwa anggota di IPD Sepang. Semakan dijalankan pihak Bukit Aman menerusi telefon bimbit yang digunakan mengesahkan individu terbabit bukan warga kerja PDRM. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau begitu, siapa punya kerja? Akhirnya sudah diketahui identiti lelaki yang hina Perdana Menteri ini ialah lelaki berusia 43 tahun, pekerja kilang di Melaka dari Bandar Baru Salak Tinggi dan telah pun ditahan pada jam 9.30 malam di Melaka semalam. Menurut beliau, perintah reman itu dikeluarkan Magistrat BBST Sepang bermula hari ini sehingga esok bagi memberikan siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan struk 14 Akta Kesalahan Kecil EKK 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lagi ahli parlimen bersatu tampil menafikan ditawar habuan diugut untuk sokong Anwar. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma. Ini ceritanya. Kalau dinyatakan bahwa beberapa ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim itu telah ditawarkan habuan dan ugutan, tapi mereka pula menafikannya. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini ialah siapa orang yang telah diugut dan telah ditawar habuan itu. Kalau 4 orang badan sendiri, badan yang pribadi yang orang itu yang menyokong Anwar Ibrahim sendiri yang menafikan, tapi orang lain pula yang sebut mereka ditawarkan, nak percaya siapa sebenarnya? Kita nak percaya siapa? Orang yang dirinya sendiri itukah atau orang yang menyatakan itu? Kalau saya akan percaya orang sendiri itu, karena dia lah yang tahu cerita sebenar. Yang orang satu lagi itu mungkin ada kepentingannya sendiri. Jadi 2 orang sudah menafikannya, dan mungkin ada 3 dan 4 yang akan menafikan, karena mereka nafi tiada ditawar habuan dan diugut untuk sokong Anwar. Ahli parlimen bersatu seorang lagi tampil menafikan dakwaan bahwa sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah disebabkan ugutan dan habuan. Sebaliknya, kata ahli parlimen Labuan Suhaili Abdurrahman, sokongannya kepada Perdana Menteri adalah demi memastikan kelangsungan rakyat di parlimen Labuan. Saya ahli parlimen Labuan ingin menafikan sekeras-kerasnya berkaitan dakwaan Ketua Armada Bersatu Malaysia Wan Faisal Wan Ahmad Kamal di satu sidang akbar yang dibuat di Dewan Rakyat semalam. Antara lain, beliau menyebut bahawa 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah didatangi oleh seorang yang diberikan gelaran Datuk Botak, kononnya memberikan tekanan seperti mengugut, menjanjikan projek dan memberi habuan wang tunai. Semua itu adalah tidak benar, terutamanya kepada diri saya, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Semalam, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berkata, dia akan memfailkan saman terhadap Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang menuduhnya menerima sogokan untuk mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Azizi mendakwa
Tuduhan itu satu fitnah dan dia menafikan ada ditawarkan apa-apa bentuk habuan. Dalam pada itu, Suhaili sekali lagi mengulangi bahwa sokongannya kepada Perdana Menteri dibuat secara ikhlas tanpa paksaan. Selain meminta Ketua Armada Bersatu yang juga ahli parlimen Macang supaya berhenti mencari publicity murahan, apatah lagi dia kini telah digantung keahlian daripada Bersatu. Memandangkan kepimpinan parti telah menjatuhkan hukuman digantung keahlian selama 6 tahun kepada saya disebabkan melanggar disiplin parti, maka saya minta supaya Ketua Armada Bersatu berhenti membuat publicity murahan melalui isu sama berulang kali, katanya lagi. Suhaili merupakan salah seorang daripada 4 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. 3 lagi ahli parlimen Bersatu menyokong kerajaan ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, dan Zahari Kecik daripada Jeli. Satu komen daripada ruangan komen di Malaysia kini, iaitu Prajudis, mengatakan berbeza pendapat atau pandangan bukanlah sesuatu yang melanggar perundangan. Tetapi jika tidak memberi sokongan dan pengiktirafan kepada Perdana Menteri, boleh dianggap sebagai tidak menghormati perlembagaan negara. Itu kata Prejudis. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah anda setuju dengan Prejudis kata? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.